Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan dilimpah ruahkan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak akan sampaikan beberapa buah kisah seram, di mana kisah-kisah seram ni akak ambil daripada beberapa buah blog. Kalau korang nak dengar apa yang seramnya, jom korang dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Akan mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dia berkisahkan tentang sihir santau. Dia macam ni sebenarnya. Ada seorang perempuan ni, dia memang sukakan seorang lelaki ni. Tapi lelaki ni dia tak sebagai respon lah kepada perempuan ni. So perempuan tersebut dikenali sebagai Balqis, bukan nama sebenar. Jadi Balqis kan, dia rasa sakit hati tau. So dia jumpa seseorang untuk santaukan lelaki tersebut. Macam tu lah. Jadi dia pun pergilah ke satu rumah ni. Rumah ni dia nampak macam berpuaka. Dah tahu berpuaka, kau pergi buat apa lah. Macam tu lah. Tapi disebabkan marah ni, disebabkan dendam, diikutkan hati, so dia pergi juga dekat rumah tu. Lepas tu dekat rumah tu dia ada bagi tau sekeping gambar pada seorang tok ni, tok dekat rumah tu lah kan. So tok tu dia ambilkan satu anak patung macam tu lah, patung yang dia memang direka, dia buat sendiri, bersama dengan sekeping gambar lelaki kacak tu tau. Lepas tu tok tu dia perasapkan dengan kemenyan. Dah perasap-perasap tu, dia bagi tahulah pada Balqis, kau harus mengasapkannya setiap malam Jumaat Kliwong. Gitu. Jadi Balqis pun jawab lah, baik tok, ada lagi ke syaratnya tok? Gitu. Setiap kali kau mengasapkan patung ni, kau titiskan darah kau dekat patung ni tau. Kemudian kau sebutlah nama lelaki yang kau nak sangat tu 3 kali. Gitu. Jadi Balqis ni dia tersenyum tau. Puas. Dia rasa puas hati. Dia berjaya membalas dendam. Tapi tanpa dia sedar, masa tu ada satu makhluk berbulu sama juga tengah senyum. Sebab apa tahu? Sebab itu tandanya makhluk berbulu tu dah berjaya menyesatkan seorang lagi ciptaan Allah. Macam tu lah. Itu kisah Balqis dekat rumah tok. Sekarang ni dalam masa yang sama kita pergi pula kepada keadaan lelaki yang disantau tu di rumah dia. Jadi masa dekat rumah tu, seorang lelaki yang dikenali sebagai Akil, maknanya dia sukakan Akil lah kan. So Akil tiba-tiba je menjerit, panasnya. Lepas tu dia campak baju t-shirt dia ke atas lantai. Lepas tu yang memelikkan lagi, malam tu dah 3 kali pun si Akil ni mandi. Tak sudah-sudah keluar daripada tandas, belum pun sempat baring, tiba-tiba lah dia rasa panas lagi. Dah mandi tiba-tiba panas lagi. Tapi tak tahulah kenapa masa tu Akil dirasa keadaan memang berbahang sangat-sangat. Sedangkan kawan serumah dia tak rasa apa-apa pun, tak rasa bahang pun, normal, biasa je. Cuma Akil je dia rasa panas yang luar biasa tau. Jadi kawan dia pun tanyalah kepada Akil, kau kenapa Akil? Macam orang gila je aku tengok. Kejap-kejap mandi, kejap-kejap terjerit panas. Lepas tu mandi lagi, lepas tu terjerit lagi. Kau ni dah kenapa? Dah tak betul sangat ke? Tanya Zaidi kepada Akil.
Jadi Zaidi sebenarnya daripada tadi lagi dia terdiam je pada awalnya sambil memerhatikan Akil ni yang bersuara pelik, yang duk meraung kata panas tu. Tapi bila dia tengok Akil ni semakin pelik, itu yang akhirnya dia tegur juga dengan sifat pelik Akil ni tau. Dia kenalah tegur kan kawan serumah dia kan. So Akil jawab lah, entahlah Zai, aku rasa panas sangat malam ni. Dalam bilik aku tu lagi terasa bahang dia tau. Macam aku ni tengah dipanggang tau. Rasa macam dipanggang, memang duduk sebelah api betul. Kata Akil, dia memang betul-betul bingung apa yang berlaku. Okey, akak balik semula kepada Balqis. Balqis ni dia seorang perempuan yang memang cantik, ayu. Balqis ni dia dah ambil patung tu daripada rumah Tok tu kan. So bila dia balik kat rumah, dia buatlah rutin dia seperti mana yang dijanjikan. Dia perasap lah patung yang diberi oleh Tok Suryanto tempoh hari dengan menggunakan sebatang lilin. Lepas tu sambil-sambil dia perasap tu, dia tersenyum. Kejap senyum, lepas tu dia ketawa pula. Dah senyum cantik manis kan, dia bila ketawa pula macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama, dia pun marahkan si patung tu. Padan muka kau, Kil. Kalau aku tak dapat kau, orang lain pun tak boleh dapatkan kau tau sayang. Tiba-tiba pula dia menangis, mengalir air mata dia. Cu mengalir. Lepas tu dia marahkan pula lagi si patung tu dengan gambar tu kan. Kau kejam, Kil. Kau kejam. Lepas tu dia cucukkan kaki patung tu dengan gunting kecil yang ada kat tangan dia tau. Dalam masa sama dia cakap kau kejam, sambil menangis, sambil ketawa, semua ada. Akil ni masa tu dia dekat office tau. So Akil dia tergolek, tiba-tiba je tergolek, angin tak ada, apa tak ada, tersadung tak ada, apa semua, tergolek, sakit kaki. Dia cakap lah, sakit, ya Allah, sakitnya. Dia menjerit, sambil-sambil tu dia pegang kaki dia. Pedih, menusuk, macam dicucuk besi. Lepas tu kawan-kawan pejabat dia pun segeralah bantu Akil. Ada kawan dia cakap tau, kau okey tak ni, Kil? Aku okey. Cuma rasanya tadi aku terseliuh je kot. Macam tu Akil jawab. Jadi Akil pun dia bertambah pelik tau pada diri dia tau. Sebab sebenarnya korang, dah sebulan dia mengalami kesakitan. Dah sebulan jugalah dia terasa panas tau. Sekejap panas, kejap tak, macam tu lah. Jadi kebetulan selepas tu lah kan, seorang lelaki berkopiah ni, dia terlanggar Akil. Semasa lelaki tu tergopoh-gapah, dia nak kejarkan waktu asar, dia nak jemaah. So dia tergopoh-gopoh, dia terlanggar lah Akil. Lepas tu dia minta maaf, maafkan saya. Dia tengoklah muka Akil. Dia tengok muka Akil masa tu kurus, cengkung je muka dia kan. Dia dah lah kalut nak pergi ke masjid kan. Lepas tu dia tengok pakaian Akil ni tak terurus. Akil dia balas kepada lelaki tu dengan senyuman, tapi senyuman yang tak ikhlas. Senyuman seperti seseorang yang sedang menanggung kesakitan pada masa tu. Lelaki yang langgar Akil ni dikenali sebagai Ustaz Haris tau. Jadi Ustaz Haris ni pun berlalu pergi sebab Ustaz tu dia kejar waktu. Dia nak solat berjamaah sebab pahala berjamaah ni berlipat kali ganda. Jadi sesekali dia menoleh ke arah Akil. Hati dia begitu kuat mengatakan bahawa Akil ni sedang mengalami masalah yang serius berkaitan dengan perkara gaib macam tu, di alam gaib macam tu lah kan. Tapi kaki dia terus juga melangkah ke masjid sebab dia pun kejar masa kan. Berbalik pula kepada Balqis. Balqis dia tak habis-habis lah dengan patung tu kan. Dia masa tu di rumah dia lah kan. Dia pun cakap lah pada diri dia, anak mama, jangan tinggalkan mama macam papa tinggalkan mama tau. Mama tak nak hilang baby. Balqis masa tu dia usapkan perut dia yang memang sedang membesar. Maknanya dia tengah mengandung tau. Jadi kandungan dia pada waktu tu dah mencecah 6 bulan. Patung yang dia pegang dengan tangan kiri dia tu bersama dengan gambar Akil dia tu, masa tu dia pegang patung tu, kejap kan dia sayang, kejap kan dia marah, macam tu lah kan. Lepas tu dia cakap lagi, sayang, awak tengoklah anak kita ni tengah menendang gitu. Dia anggap pula patung tu macam Akil lah, macam tu betul-betul hidup. Lepas tu dia tengok patung tu lama-lama. Lepas tu dia suruh pula patung tu tengok perut dia, tak settle namanya. Lepas tu dia marah pula. Kenapa kau diam?
kau tak suka ke anak kita ni? Jantan tak guna. Dihempas pula patung tu. Bila tak ada respon daripada patung tu. Dah nama patung memang tak ada respon lah kau. Kalau ada respon, tentu kau pelari lintang pukang. Gitu. Jadi, kawasan perumahan Balqis ni dia agak lengang. Lepas tu, kebetulan kan, dia memang stay seorang. Tinggal seorang kat rumah tu. Membuatkan tak ada siapa pun yang endahkan apa yang dia nak buat. Dia nak buat apa, buatlah. Dia nak ketawa ke, dia nak menangis ke, dia nak marah ke, dia buat je. Tak ada siapa pun nak heran. Di sebelah dia pada masa tu ada makhluk berbulu tau. Makhluk tu tengah menjilat-jilat leher dia. Korang cuba bayangkan, tengah jilat leher dia tanpa dia sedar. Dah memang bertenggek dekat atas belakang dia tau. Akil sekarang ni hanya mampu terbaring lemah. Memang betul-betul dah sakit. Dia dah tak boleh bekerja sejak seminggu yang lalu. Dia tak mampu nak berjalan. Sedangkan nak ke bilik air pun memang perlu dipapah oleh Zaidi tau. Zaidi, dia ada nasihatkan supaya Akil ni berjumpa dengan orang-orang alim. Sebab dia pasti sangat kawan dia ni dah disantau. Tapi Akil dia tak percaya dengan benda karut-marut macam ni. So, dia beranggapan bahawa dia terlalu penat bekerja. Itu aja. Dia pun tak maulah nak mengadu dekat ibu dia kat kampung ke, kat siapa-siapa kan. Sebab dia tak nak ibu dia, ahli keluarga dia risau. Macam tu lah. Lepas tu, Zaidi ni bercakap lah, makanlah Kim. Aku ada belikan kau bubur ni. Meh, aku suapkan. Zaidi ni kawan yang baik tau. Jadi, dia memang sayangkan kawan dia Akil. Sebab dari kecil lagi memang mereka ni dah berkawan. Kemana pasti berdua. Jadi masa bubur tu dimasukkan ke dalam tekak Akil, Akil muntahkan balik. Kali muntah dia agak luar biasa sebab dia muntah darah tau korang. Ya Allah Akil. Zaidi dia terkejut. Dia tak mampu nak tengok kawan dia tu berkeadaan macam tu. Esoknya dia mesti bawa juga si Akil ni jumpa ustaz dekat seberang rumahnya tu. Confirm dia kena bawa. Dia tak nak dengar dah cakap Akil. Akil ni cakap dia penat ke apa ke, tak kira. Kali ni Akil kena ikut juga. Gitu. Lepas tu cerita di sebalik Balqis pula. Balqis masa tu dia sedang mendukung seorang bayi perempuan. Bukan mengandung ke tadi? Tiba-tiba pula dukung bayi perempuan. Bayi tu comel tau. Tiba-tiba muncul makhluk berbulu. Lepas tu makhluk tu rampas baby tu. Balqis pun terkejut. Tapi disebabkan anak dia tu, dia jadi berani tau. Dengan sendiri dia jadi berani. Dia cakap lah, pulangkan anak aku. Dia jerit macam tu dekat makhluk berbulu tu tau. Berani dia. Lepas tu perjanjian, tetap perjanjian. Anak kau akan aku ambil bila lelaki yang kau santau tu dah di tahap kritikal. Kau lupa. Suara garau tu bersuara tau. Bagi tahu kat Balqis. Dia ingatkan kepada Balqis ni. Balqis pun menangis. Lepas tu Balqis pun balas balik. Tidak. Pulangkan anak aku. Tidak. Tidak. Balqis terjaga dari lena dia. Lepas tu dia terus meraba perut dia. Masih besar. Dia tersenyum. Rupanya dia mimpi korang. Jangan terkena ya. Lepas tu dia cakap lah dekat perut dia kan. Jangan tinggalkan mama tau. Macam apa yang papa buat. Astaghfirullahalazim, ucap Ustaz Haris. Dia ingat akan Akil yang terbaring dekat atas katil tau. Dia sangkakan hanya dalam sebulan lelaki tu menjadi teramat kurus. Tiba-tiba dia rasa ada suatu aura yang seperti dia rasa semasa bertemu dengan Akil tempoh hari. Ustaz yang bertemu dengan Akil kebetulan. Dia sedar Akil sebenarnya sudah disantau. Lepas tu dia ajak Zaidi ni keluar daripada bilik Akil. Lepas tu dia ceritakan segala-galanya kepada Ustaz Haris tau. Pada pagi tu. Jadi Ustaz Haris pun dia ngangguk kepala. Tandanya memang betul lah Akil sudah disantau. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat-ayat ruqyah dibacakan ke telinga Akil. Akil terpekik. Bila telinga dia ni dibacakan dengan ayat kursi oleh kawan dia Zaidi. Ustaz Haris, dia masih membaca ayat-ayat ruqyah. Masa tu Akil memang semakin lemah. Zaidi dia mengalirkan air mata. Dia tak sampai hati tengok kawan dia macam tu. So dia cakap pada Akil, kau mesti kuat Akil. Kau mesti kuat.
Zaidi mesti hapuskan santau tu pada malam tu juga. Dia takut kehilangan sahabat baik Akil selama-lamanya. Gitulah. Dia nak selamatkan juga Akil. Jangan dekat. Jangan ambil anakku. Jangan. Balqis menuruni anak tangga apabila melihat makhluk berbulu dalam bilik dia tu. Masa dia tengah bakar patung tu kan, dia tengah kemenyankan patung tu. Lepas tu makhluk berbulu tu mendekati dia tau. Lepas tu dia jerit macam tu lah. Kau tak boleh lari Balqis. Suara tu membisik dekat telinga Balqis tau. Balqis pun dia menyorok lah dekat tepi sofa. Ikut Dan je, jumpa sofa lah kan. So dia memeluk patung tu tau. Dia peluk erat patung tu. Tiba-tiba makhluk berbulu tadi muncul betul-betul dekat depan dia tau. Sebab terlalu panik, Balqis dia lari keluar rumah. Lepas tu lantai dekat luar rumah dia tu licin sebab hujan. Jadi dia pun terjatuh. Pandangan dia, mata dia memang dah tak nampak apa. Dia kabur tau. Dia tak boleh nak fokus kat depan tau. Jadi makhluk tu dah duduk mencangkung betul-betul dekat hadapan dia sambil menyeringai ke arah muka dia tau. Memang terkejut lah Balqis. Pagi tu Balqis dikejarkan ke hospital sebab kehilangan banyak darah. Mujur lah tadi. Ada orang nampak dia tau. Kemudian dia dimasukkan dekat ward. So, Zaidi kawan-kawan si Akil ni, mereka sebenarnya saling berkawan. Dia pergilah melawat Balqis. Dia dah nampak pada tangan Balqis ni ada satu patung kecil tau. Dia tengok pada patung tu. Tapi disebabkan Zaidi ni dia nak berangkat cepat ke tempat kerja dia dalam masa yang sama, dia rasa pelik juga masa dia lalu dekat pekarangan rumah Balqis ni dipenuhi dengan orang. Macam tu lah. Dia bukan tak kenal dengan Balqis ni macam Kak cakap tadi kan. Dia memang kenal sangat Balqis ni sebab Balqis ni memang tergila-gilakan Akil. Tapi Akil tak pernah pun melayan Balqis ni sebab Balqis ni dia gadis liar tau. Jadi banyak perkabaran mengatakan Balqis ni dah rosak macam tu. Ada yang bagi tahu Balqis ni dia macam kupu-kupu malam, keluar malam, pergi berkeliaran malam-malam pun semua kan. Jadi bila dia dah nampak anak patung kecil tu, barulah dia tahu siapa sebenarnya dah santaukan kawan baik dia tahu. Sementara tu si Balqis ni dekat hospital duk tepukkan patung tu, Nina bobok. Balqis menepuk-nepuk anak patung teddy bear dia tu. Dia dapat teddy bear, bukan patung yang tadi tau. Balqis dia tengok pada Akil. Lepas tu dia tersenyum lah. Lepas tu dia berikan ciuman flying kiss kepada Akil. Macam tu lah. Akil dia tengok Balqis kat luar bilik Balqis kat hospital kan. Sekarang Balqis ni dah jadi penghuni tetap hospital Tampoi. Sungguh sedih, memang sedih lah bila tengok gadis yang cantik tiba-tiba jadi macam tu. Mereka pun kenal kan. Hanya kerana dia berwajah serupa seperti arwah tunang Balqis. Macam tu lah. Akil ni sebenarnya wajah dia mirip arwah tunang Balqis. Balqis sanggup menyantau dia sebab tu je. Bukan sebab dia tak sudi dengan Balqis sebenarnya. Tapi dia sendiri tahu Balqis tu sedang mengandungkan anak orang lain. Anak luar nikah lah, senang kat cakap. So, dia tak tahu siapa budak kepada baby tu. Akil pun dia berlalu pergi bersama dengan Zaidi. Dia tinggalkan Balqis kat hospital Tampoi tu kan. Balqis masa tu memang dia dah memang sebati khusyuk bermain dengan makhluk berbulu tu. Maksudnya teddy bear dia tu tadi. Macam tu lah kisah yang pertama. Jom korang akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dia boleh dikatakan suka juga akak nak sebut kan. Tapi akak sebut juga. Kisah dia ni dia tulis di Rogol Jin Saka. Macam tu lah. Kejadian tu berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu. Masa tu Aina dan adik-beradik dia dan yang lain-lain lah, dia sering melihat lembaga hitam tau, yang berbadan besar seolah-olah macam manusia, setinggi 2 meter dan ada kalanya hingga mencecah siling rumah. Macam tu lah. Perkara ni mulanya Aina sedari setelah kematian datuk dia. Sejak daripada tu lah
Aina selalu mendapati kesan lebam dekat badan dia, terutamanya di bahagian peha. Aina pun dia bagi tahulah dekat ibu dia tahu. Dia cakap lah dekat ibu dia, ibu, pada badan Aina ni ada kesan-kesan lebam lah bu, pelik lah bu, kenapa tiba-tiba pula lebam macam tu kan. Jadi ibu dia ni, dia menganggap macam perkara biasa tau. Sebab masa tu Aina dia masih kecil, dia masih kanak-kanak. So normal lah kalau kanak-kanak ada banyak kesan lebam. Itu fikiran ibu dia lah kan. Sebab mungkin juga kanak-kanak ni kan dia aktif, dia banyak main. So dia jatuh sana, jatuh sini masa main, memang lebam lah kan. Jadi masa ayah dia dekat rumah, Aina ni dia selalu sangat tengok kelibat lembaga hitam seakan-akan manusia berkeliaran dekat rumah dia. Aina selalu juga dia demam tau, sebab dia terkejut bila dia tengok dengan lembaga tu. Lepas tu dia terkejut, dia pun demam. Dia bagi tahu lagi dekat ibu dia. Tapi ibu dia macam biasalah, ibu dia anggap tu sebagai imajinasi kanak-kanak. Macam tu lah. Jadi masa ayah dia pergi kerja, Aina dia selalu dengar suara ayah dia panggil nama dia, panggil adik-beradik dia. Tapi bila dia buka pintu rumah, dia tengok dekat situ ada lembaga hitam yang berbulu berdiri dekat pintu rumah. Terkejutlah Aina, jatuh pak pensan pitam apa semua dan sebagainya. Lepas tu ibu Aina ni selalu juga tahu mengadu sakit pinggang, rasa bisa-bisa badan, macam dicucuk dengan jarum halus tau. Dalam rumah pula selalu sangat muncul serangga macam belalang yang bersaiz 4 hingga 8 cm panjang macam tu lah, berwarna hijau, keperang-perangan. Lepas tu ada yang warna merah. Lepas tu serangga tu dia berbunyi, dia kuat sangat, berdesing telinga tau, sakit telinga bila dengar tau. Masa Aina meningkat remaja, keadaan jadi bertambah teruk. Sebab apa tau? Sebab Aina dia sering terbangun lewat. Sebab Aina sering terbangun lewat. Sebab setiap malam dia tak selesa sebenarnya nak tidur. Dia rasa diri dia seperti dihimpit lembaga hitam yang besar. Macam tu lah. Bila dah ambil pot nak tidur apa semua, dah rasa feel nak tidur, tiba-tiba lah pula dah rasa macam dihimpit-himpit. Ada je benda yang tak kena. Dia pusing sana, dia pusing sini, jadi tak selesa tidur, tak dapat nak tidur lena. Lepas tu dia pun terbangun lambat. Bila Aina terbangun, Aina mulalah dia tengok dekat badan dia ni ada lebam dekat kaki, ada lebam dekat tangan, lepas tu ada kesan gigit, lepas tu pinggang dia terasa macam paku mencucuk. Sebelum dia datang haid, Aina ni ada kesan lebam dekat peha. Dan lepas tu bila dia datang haid, kitaran haid dia pula tak normal. Kadang-kadang memang tak datang langsung. Itu yang jadi pelik sangat dengan keadaan Aina ni tau. Perkara ni biasanya akan berulang setiap kali tiba malam Jumaat. Masa tu badan Aina ni selalunya akan panas. Dia mengadulah perkara yang dialami ni kepada ayah dia. Tapi malangnya, dia pula sebaliknya disalahkan oleh ayah dia dengan pelbagai alasan. Ada je lah yang tak kena itulah, tak kena ni lah kan. Jadi disebabkan terlalu kerap menghadapi masalah macam ni, so Aina dengan ibu dia buat keputusan untuk buat ujian darah. Sebab mereka dia macam beranggapan mungkinlah mereka menghidapi sesuatu penyakit macam tu lah. Tapi ujian darah tersebut mengesahkan mereka tak ada apa-apa penyakit pun. Oleh kerana keadaan mereka semakin teruk dan pemeriksaan secara moden gagal tau nak kesan sebarang penyakit, mereka pun cuba dengan perubatan tradisional. Masa tu ramailah pengamal perubatan yang mana dia ketahui kan. Orang kata kat sini dia pergi kat sini, orang kata kat situ dia pergi kat situ. Bila dia pergi jumpa pengamal perubatan tu, masing-masing bagi tahu bahawasanya mereka ni dah disihir. Macam tu lah. Ada yang menyuruh mereka ni buat macam-macam lah masa tu. Dia ikut je lah kan. Ada yang suruh mandi air garam, ada yang suruh mandi air daun, air 7 masjid, 7 kolah, 7 perigi, air zam-zam apa semua. Lepas tu letak pula jala dalam rumah. Macam-macam lah kan. Pelbagai kaedah lah. Tapi keadaan tetap sama. Dia tetap lebam, bisa badan tetap sakit, lepas tu pinggang dia tetap sakit, tak ada kesudahan.
malah semakin teruk. Macam tu lah. Lepas tu kan dalam masa yang sama, perangai ayah Aina ni juga berubah tau. Sejak mereka tinggal bersama, setiap malam Jumaat, ayah Aina ni akan bergegas ke rumah nenek dia. Tapi sebelum tu, ayah Aina akan pastikan diri dia tu mengamuk dulu. Dia tendang sana, dia tendang sini, dia naik berang dulu. Lepas tu Aina dengan ibu ni dia rasa takut lah kan. Lepas tu mereka pun teruskan juga berubat secara tradisional. Dan daripada seorang pengamal perubatan bagi tahu dekat mereka bahawasanya masalah ibu dan Aina ni berpunca dari belah keluarga ayah Aina. Pengamal perubatan tu bagi tahu lebam tu akibat jin belaan yang nak makan darah mereka. Sebab mungkin keturunan-keturunan dah buat perjanjian nak jaga harta benda, nak jaga anak cucu cicit. Lepas tu lama dulu lah macam tu lah kan. Jadi pengamal perubatan ni, dia suruh lah ibu kepada Aina ni bawa ayah dia berjumpa dengan pengamal perubatan tu. Kalau hendak berubat lah, pengamal perubatan tu menjelaskan sendirilah perkara tu kepada ayah dia. Bila ayah dia dengar je penjelasan tu, ayah Aina ni naik hangin. Dia benar-benar marah tau. Dia tak percaya. Ayah Aina ni dia malah menuduh keluarga ibu Aina yang sebenarnya punya angkara, yang membela. Ibu kau ni sebenarnya yang bela. Macam tu lah lebih kurang kan. Gitu. Kali ketiga mereka datang untuk berubat, pengamal perubatan tu dah tak nak terima tau kedatangan mereka. Sebab apa? Sebab keluarga dia dah kacau bilau. Masa tu isteri pengamal perubatan tu dah dirasuk lembaga hitam yang berbulu. Yang peliknya, siapa-siapa pun yang nak tolong kepada Aina dengan ibu dia ni pasti akan diganggu dengan sesuatu yang berbentuk mistik. Sejak dari itu, keadaan Aina dengan ibu ni bertambah teruk. Ketika tidur malam kan, mereka terasa macam dihimpit sesuatu. Lepas tu bermimpi pula dirogol lembaga hitam besar tau. Sampailah mereka bertemu dengan seorang ustaz nak berubat. Selepas ustaz tu tengok kan pada mereka berdua ni, ustaz tu pun dia mulalah menerangkan dengan terperinci perkara yang berlaku. Okey, dia macam ni sebenarnya. Keturunan sebelah ayah kamu dulu ni ada buat perjanjian dengan makhluk tu melalui perantaraan seseorang yang dianggapnya sebagai wali. Ketika menuntut, wali tu menghadiahkan kadam untuk menolong menjaga harta benda dan keturunan anak cucunya. Nak buka kebun selain menjadikan orang lain melihat dia tu gagah, kuat dan berasa gerun lah dengan dia. Macam tu lah. Selepas datuk kamu meninggal, makhluk tu terbiar lama, tak diberi layanan dan ganjaran seperti janji tuannya dulu. Menyebabkan ia mengamuk. Lepas tu dia naklah tuntut, dia nak layanan. Sebelum kehadiran makhluk jin besar berketurunan ifrit tu, ifrit jantan tu, atau digelar hantu raya dalam budaya Melayu tu, akan ada bau busuk dan serangga seperti belalang atau serangga lain. Makhluk tu berbulu seperti mawas, amat ganas dan dia makan darah dan air mani manusia untuk hidup tau. Makhluk tu akan menggigit, lepas tu dia tinggalkan kesan kepada semua keturunan ayah kamu. Macam tu lah. Ustaz tu juga dia terangkan makhluk tu kadang-kadang menyerupai pada ayah kamu. Lepas tu makhluk tu akan merogoh kamu, ibu kamu ketika tidur. Masa mereka tidur tu kadang-kala mereka bermimpi melahirkan anak kecil. Makhluk tu berupaya mengacau bilaukan dan memecah belahkan keluarga kalau tuntutan dia tu tak dipenuhi. Ustaz pun dia menambah lagi, dia nasihat supaya ibu Aina dengan Aina ni lebih berhati-hati selepas ni. Macam tu lah. Ustaz yang mereka temui ni pernah berkata tau, Datuk Aina ni dia
tak boleh nak meninggal selagi amalan dia tu tak diturunkan kepada waris keturunan dia. Menyebabkan ustaz tu sekali lagi menasihatkan agar Aina dengan ibu dia ni menjauhkan diri daripada ayah dia bagi mengelakkan gangguan yang berterusan. Alhamdulillah tahu korang, apabila mereka ni mengikuti nasihat daripada ustaz tu, dengan izin Allah, kini Aina dia dah menetap luar negara dan dia dalam proses nak bawa ibu dia tinggal sama-sama dia. Lepas tu masalah lebam tu ada lagi, tapi dah tak seteruk dulu, dah berangsur pulih. Buat masa ni Aina dia mengamalkan bacaan beberapa ayat suci Al-Quran. Lepas tu dia solat dengan lebih baik, dengan lebih tekun untuk elakkan gangguan. Lepas tu bisa dalam badan dia dengan mimpi yang dirogol atau dihempak makhluk hitam tu, alhamdulillah memang dah tak ada. Dia tulis kat situ, mungkin ada setengah pihak menganggap perkara ni macam remeh, tapi amalan saka ni jika tak dibendung akan membawa mudarat, perpecahan rumah tangga, perceraian suami isteri, syakwa sangka, pergaduhan antara saudara dan masyarakat, sakit misteri berlanjutan dari segi fizikal dan mental, serta hidup yang memang tidak akan tenang. Macam itulah. Aina berharap jika ada sesiapa yang menghadapi masalah saka, berubatlah dan buanglah perkara jahil ni. Bertemulah dengan orang yang betul, maksudnya ustaz atau ustazah yang mengamalkan perubatan Islam yang benar. Bertaubat serta kembali ke jalan Allah dan percayalah kepada kekuasaan Allah dan amalan Nabi dan Rasul. Macam itulah. Selesai. Jom akak teruskan dengan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni dia berkisahkan tentang gangguan hantu laut. Kisah dia terjadi 2 tahun yang lalu. Masa tu kan Adam bukan nama sebenar ni. Dia bersama dengan kawan dia yang dikenali sebagai Syarul. Juga bukan nama sebenar tau. Mereka semasa kejadian, mereka ni dia pergi memancing dekat Muara Changi Point. Macam tu lah. Seperti biasalah. Bila mereka sampai kat sana, anggaran pukul 12 malam. Bila dah sampai kan, mereka pun apa lagi, Adam ni dia ambil lah kelengkapan untuk memancing ni. Dia nak sediakan peralatan, dia nak mulakanlah memancing. Malam tu agak terang tau suasana dia, sebab disuluhi dengan cahaya bulan yang tengah mengambang. Tentu malam ni banyak ikan, kata Adam dalam hati. Syarul mula memacakkan joran dia lebih kurang 50 meter dari tempat Adam berada. Macam itulah. Syarul masih lagi belum membuat balingan pertama pada masa tu tau. Maklumlah, Syarul ni dia seorang yang cermat. Dia akan perhatikan dulu sekeliling. Lepas tu dia akan tengok pula terlebih dulu ke arah balingan joran dia ni. Agak berpengalaman lah Syarul ni dalam bab-bab memancing kan. So masa tu sedang asyik Adam ni dia termenung sambil-sambil tunggu joran kan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan deringan loceng dekat joran dia tau. Loceng tu dah berbunyi dengan pantas lah. Adam pun apa lagi, dia teruslah bergegas dekat joran dia. Lepas tu dia tariklah tali pancing gitu kan. Lebih kurang 10 minit je dia bertarung dengan ikan tu. Akhirnya dia berjaya dapatkan ikan seberat 3 kilo tau korang. Selepas tu Adam pun kemudiannya dia dapat lagi tangkapan ikan yang agak lumayan. Dapat lagi banyak. Sepanjang tempoh 1 jam setengah. Kotak ikan Adam pun dah hampir penuh. Dah separuh lah penuh kan. Sonok betul Adam masa tu. Tapi kan, kira-kira jam 3 pagi Adam, dia mendapati joran dia ni disentap dengan satu gigitan yang kuat tau. Dari sebelum ni, ni ikan agak besar ni. Adam pun apa lagi, dia golongkan tali pancing dia tu dengan bersungguh-sungguh hati. Sungguh hati lah. Sebab dia terfikir masa tu, ikan kali ni confirm mesti 5 kilo. Kalau tak 5 kilo, mesti 4 kilo gitulah. Mesti besar kan. Lepas tu, dia sonok lah. Bestnya macam ni. Bisik hati dia lah. Dia rasa syok sangat. Macam kali ni memang the best. Tapi kan, lepas lebih kurang kira-kira 5 minit lah lepas tu kan, ikan tu terlepas. Alamak,
terlepas pula ikan aku. Hamun pula Adam sejurus selepas ikan tu terlepas. Adam dia mula merasakan bahawa ada sesuatu yang memelikkan dia tau. Sebab perkara tu berlaku seterusnya selepas ikan hak pertama tadi memang terlepas. Lepas tu terlepas. Setiap kali ada je deringan loceng daripada joran dia, Adam akan terus sentap. Lepas tu dia tarik tali pancing seperti apa yang berlaku pada awal tadilah. Ikan tu hilang macam tu je. Ikut kiraan lah, lebih kurang dah 6 kali 7 kali lah berlaku. Jadi Adam dia memang hairan dah. Kenapalah sangkut, apa tu terlepas pula macam tu lah kan. So, macam mana ikan boleh terlepas sebanyak 7 kali ni? Ni mesti ada yang tak kena ni. Bisik hati Adam sendirian tau. Dia berfikir juga. Adam pun, dia pun memanggil lah Syarul. Dia nak bagi tahu Syarul tentang perkara ni. Jadi, dia nak memastikan sama ada Syakwa sangka dia tu betul ke tak. Jangkaan dia tu dia rasa pelik tu betul ke tak. So, dia minta Syarul ni buat perkara yang sama tau. Bila bunyi loceng tu, Syarul tu akan tarik ikan tu kan. Memang betul tau korang. Memang macam tu lah. Perkara yang sama berlaku bila Syarul pula ambil tempat dia menyentak joran tau. Ikan terasa. Memang terasa mengena. Tapi hilang. Sesampai je dekat gigi pantai tau. Persoalannya, macam mana ya perkara ni boleh berlaku? Tanya Adam pada Syarul. Dia pelik lah. Asyik terlepas je ni. Dah confirm gigit umpan. Dan bila aku sentap, still terasa ada ikan. Bila aku tarik, terlepas lah pula. Rungut Adam dengan wajah keliru masa tu. Kebetulan pula Syarul ni dia memang agak arif lah dalam bidang alam misteri dengan pelik ni. So Syarul dia seperti ada mengagak sesuatu tau yang dah mengganggu mereka semasa mereka memancing dekat situ. Tanpa menjawab pertanyaan dari Adam, Syarul dia dia mengusap-usapkan cincin dekat jari dia tau. Lepas tu Syarul dia bacakan doa yang memang Adam sendiri pun tak faham bunyi dia. Adam bila dengar memang dia tak tahu doa apa yang dia baca. Lepas tu terus melangkah ke depan lah Syarul tu kan. Lepas tu Syarul mengauk segenggam pasir dekat laut tu sambil menyembur mentera. Lepas tu Syarul berpaling ke arah Adam. Lepas tu Syarul pun menyapa ke Adam. Kau jangan terperanjat kalau ada benda yang keluar. Kau buat bodoh je, buat tak tahu je. Okey, kata Syarul pada Adam. Syarul pun dia terus melangkah ke gigi air. Lepas tu dia menabur tau. Jauh dia tabur pasir yang digenggam tadi tau. Dia tabur macam tu. Masa tu alangkah terkejutnya Adam dengan apa yang berlaku pada ketika tu. Mula-mula Adam dia cuma nampak seperti ada umpai-umpai hitam yang memenuhi air laut tu. Lepas tu perlahan menjadi lautan rambut yang panjang seluas mata memandang. Dah kelihatan rambut, dah seram dah. Lepas tu kan terlihat pula susuk tubuh yang tegap bermata merah garang melirik keluar dari laut tu menuju pantai dekat mana Syarul berdiri tau. Oi, panjangnya rambut dia dengan hayunan tubuh dia ke kiri ke kanan memang sangat menyeramkan. Adam dia terasa gerun tau bila dia tengok makhluk tu. Tambah pula makhluk tu memang dah melangkah menuju ke tepi pantai kan. Sehingga dia rasa macam nak pingsan masa tu. Adam dia cuba tau nak lari. Bukan tak cuba pun nak lari, tapi kaki dia ni dia rasa macam sangat lemah. Lepas tu dia rasa macam lembik sangat masa tu. Tak tahulah kenapa kan. Lepas tu Syarul bagi tahulah pada Adam, jangan lari, nanti dia ikut kau. Kata Syarul kan. Beberapa minit kemudian, lembaga tadi tu mengangguk-ngangguk kepala dia ke arah Syarul tau. Sambil Syarul masa tu menadah tangan. Lepas tu Syarul tu macam mendoakan sesuatu. Lepas tu lembaga tu pun bergerak perlahan-lahan. Lepas tu melangkah balik semula ke laut. Lepas tu hilang ditelan suasana malam yang memang kelam pada waktu tu. Sedetik kemudian Syarul diberikan sebotol air mineral yang dah dijampi dia untuk tenangkan si Adam ni. Lepas tu Syarul pun cakap lah, kau boleh terus memancing. Makhluk tu dah takkan kacau kau lagi. Syarul pun dia pergi semula. Selamba je dia pergi dekat joran dia yang memang dah lama dia tinggal tadi kan. So Adam dia cakap lah, dia ni gila ke?
Ada ke dia suruh aku mancing seorang-seorang kat sini? Bisik hati Adam ni. Masa tu dia masih lagi rasa tau keadaan tu menyeramkan tau. Walau bagaimanapun, mereka teruskan juga memancing seperti biasa, seolah-olah tak ada apa pun yang berlaku. Itulah yang disuruh oleh Syarul tau. Sebelum nak balik tu, mereka macam biasalah. Mereka ni akan pergi dekat Pasar Changi Village. Dia nak bersarapan roti preta dengan teh tarik. Masa tu lah Syarul dia ceritakan dekat Adam bahawa semalam tu yang tiba-tiba duk muncul depan mereka tu sebenarnya hantu laut. Hantu laut tu lah yang dah mencuri ikan-ikan kau, kalau kau nak tahu. Sebab itulah ikan kau tu asyik terlucut je bila ditarik ke atas. Gitulah. Tapi setelah diseru, hantu laut tu berjanji dia tak akan ganggu lagi kita ni. So Syarul pun diberilah cadangan pada Adam. Apa kata kita pergi lagi dekat tempat tu, minggu-minggu depan ke kita repeat lagi memancing kat situ. Nak tak? Adam pun sebentar lalu dia jawab lah, kirain salam je lah aku nak memancing dekat situ. Dah lah mentera kau baca entah apa-apa, aku tak faham. Aku pun tak boleh nak bajet apa yang kau baca. Lepas tu dengan hantu laut lah lagi. Lepas tu dengan keadaan yang berlaku, salam je lah, bye-bye je lah. Adam ni dia dah tak nak pergi pun, pergi memancing kat situ. Dia tak nak repeat-repeat, tak ada repeat-repeat dah. Macam tu lah kisah dia. Cerita pun habis. So korang dah dengar 3 kisah yang akak kongsikan pada kali ni. Akak harap kita sama-sama lah ambil yang mana baik tu jadikan sebagai tauladan, yang mana buruk kita jadikan sebagai sempadan. Di mana akak nak tegaskan dekat sini bahawasanya amalan santau menyantau, sihir menyihir ni memang akan memudaratkan kita. Memang itu adalah perbuatan yang syirik, khurafat, memang dicegah oleh agama kita. So seboleh-bolehnya memang boleh kita boleh hindari diri kita daripada perbuatan tersebut. Usahalah untuk menjauhkan kita daripada terjebak dengan perkara tersebut. Okey, untuk kisah yang kedua, akak nak bagi tahu, jika ada seseorang di sekeliling kita ataupun diri kita sendiri atau ahli keluarga kita yang mengalami situasi di mana berkaitan dengan saka, saka keturunan lah, datang lah, mengganggu lah apa semua, kita support daripada kiri dan kanan. Kita jangan saling menuding jari ke arah mereka tau. Sebab tak semua cucu cicit ni ingin terima keadaan bersama dengan saka. Sebab bila kita fikirkan, setelah kita mempunyai pendidikan agama yang cukup, alhamdulillah, kita akan menolak kepada perkara tersebut. Jadi rujuklah kepada seseorang yang benar, iaitu yang mengamalkan perubatan Islam yang benar sahaja, macam tu. Dan untuk kisah yang ketiga, akak nak bagi tahu ada bacaan mentera tadi tau. Jadi bacaan-bacaan yang jelas di dalam Al-Quran sahaja yang pada akak akan membantu kita. So kita janganlah mengamalkan kepada perkara-perkara yang syirik dan kurafat sehingga membawa kepada kemudaratan kepada kita. InsyaAllah apa yang baik sama-sama kita ikut, apa yang buruk kita jangan ikut. Okey, setakat ni saja korang. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Terima kasih.